Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Qala musannif, berkata musannif, pengarang kitab, penyusun kitab Bunyatul Musalli, yakni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya fid darain, untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Amin ya Allah. Kata musannif, bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu, yakni waktu dikerjakan sembahyang sunat tu, ataupun sembahyang sunat yang mempunyai sebab, maka syarat niat sembahyang sunat yang begitu hanya dua perkara. Tak seperti sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang kita dah bincang pada minggu lepas, ada tiga perkara. Untuk sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab atau mempunyai sebab, syaratnya hanya dua perkara. Apa dia? Yang pertama, qasad, menyengajakan perbuatan tu. Dan yang kedua ialah ta'yin, ataupun ta'ayyun, yakni menentukan waktu ataupun menentukan sebabnya. Seperti apa? Seperti sunat subuh. Sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat 2 hari raya, dan juga sembahyang sunat gerhana. Baik, pada minggu lepas kita bahas tentang niat. Kita diberitahu dalam kitab ni bahawa untuk niat ni ada 3 syaratnya. Pertama, mesti ada qasad, yakni menyengajakan perbuatan yang kita nak melakukan, iaitu perbuatan sembahyang. Itu yang dalam sembahyang kita sebut dalam hati kita, aku sembahyang. Sekurang-kurangnya aku sembahyang. Sengaja aku sembahyang. Ataupun aku sembahyang. Usalli. Dalam bahasa Arab kata usalli. Dalam hati ya. Bukan pada lidah, dalam hati. Yang kedua ialah ta'arud. Yakni kita kemukakan apa nama ni, fardunya. Kefarduan. Maknanya tadi aku sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Maknanya fardu tu kena beritahu. Kena berdetik kat hati kita, fardu. Dan kemudian barulah ta'yin ataupun ta'ayyun, yakni kita tentukan waktunya. Tentukan waktunya. Contoh kalau fardu tadi, fardu subuh, fardu zuhur, asar, maghrib ataupun isyak. Jadi 3 ni kena ada dalam niat.
Dan kalau sembahyang berjemaah, kena tambahlah makmum. Makmum ikut menjadi makmum. Imam tak wajib. Tapi kalau imam nak niatkan imam, tak apa. Kecuali dalam solat Jumaat. Solat Jumaat, baik imam, baik makmum kena niatkan. Kalau imam menjadi imam, kalau makmum menjadi makmum, sebab solat Jumaat wajib berjamaah. Tak sah kalau sembahyang Jumaat tidak berjamaah. Dan bagi orang sembahyang musafir pula, sembahyang qasar, maka dalam niat ketika takbiratul ihram tu kena dimasukkan qasar. Niat qasar untuk Zuhur, Asar dan juga Isyak. Manakala jamak, itu boleh, syaratnya sebelum salam. Sebelum salam pada solat yang pertama, dah boleh niat jamak. Baik, jadi hari ini kita bahas tentang sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni rupa-rupanya syarat niatnya lebih mudah. Kalau solat fardu 3, solat sunat 2 je. Ha. Dan ini untuk solat sunat yang pertama ialah solat sunat yang berwaktu. Apa makna solat sunat yang berwaktu? Contohnya kita sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh, 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh. Maka solat sunat subuh ni dia punya waktu masa subuh lah. Sebelum sembahyang fardu subuh. Itulah waktu dia. Di waktu lain, di masa-masa lain tak boleh buat sembahyang sunat subuh. Nak buat sunat subuh pada masa ke maghrib ke tak boleh. Maknanya dia berwaktu. Dia berwaktu. Baik. Maknanya semua solat rawatib tu termasuklah yang berwaktu. Masing-masing ada waktu kan. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan sebagainya. Untuk rawatib. Rawatib maknanya yang qabliyah dan ba'diyah. Begitulah juga solat sunat duha. Dia diikat dengan waktu. Ini yang dikatakan sembahyang sunat yang muqayyad, yang diikat dengan waktu. Okey. Begitulah juga sembahyang sunat 2 hari raya. Sembahyang sunat 2 hari raya pun berwaktu. Waktu lain tak boleh buat sembahyang sunat raya. Okay. Itu sembahyang sunat yang pertama. Cukup dengan 2 syarat. Nanti kita bincang syaratnya. Yang kedua ialah solat sunat yang mempunyai sebab. Apa maksud sembahyang sunat yang mempunyai sebab? Contohnya apa? Sembahyang sunat tahiyatul masjid contohnya. Bila masa? Apa sebab kita disunatkan tahiyatul masjid? Ialah ketika bila kita masuk dalam masjid. Itu sebab dia. Kalau kita tak masuk, tak sunat. Salat sunat tahiyatul masjid ni kita boleh buat bila-bila. Bila-bila, walaupun di waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Contohlah katakan kita sembahyang subuh di satu tempat. Kita sembahyang subuh di satu tempat, kemudian kita berjalan. Lepas sembahyang subuh kita gerak lagi, kita bermusafir lagi. Tiba-tiba kita nak buang air kecil lah, contohnya kita berhenti kat satu lagi masjid yang masih lagi waktu subuh. Ataupun katakan dah habislah waktu subuh, kan? Kita pun masuk buang air dulu, kita ambil wuduk, kita masuk masjid tu, kemudian kita sembahyang sunat. Tak ada masalah. Maknanya walaupun di waktu lepas sembahyang subuh, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Kita sembahyang tahiyatul masjid kerana menghormati masjid setiap kali kita masuk. Dan sembahyang tahiyatul masjid ni dibuat sebelum kita duduk dalam masjid. Kalau kita dah duduk, maka tak bolehlah. Tak bolehlah kita nak solat tahiyatul masjid lagi. Kecuali lah kalau kita duduk sekejap sangat. Duduk sekejap baru teringat, kita bangun. Itu tak apa. Baik. Jadi untuk sembahyang sunat yang jenis 2 ni, yang mempunyai waktu dan juga mempunyai sebab, maka syarat niatnya hanya 2. Yang pertama qasad. Aku sembahyang. Saja aku sembahyang. Itu qasad. Dan ta'yin.
tahiyatul masjid. Aku sembahyang tahiyatul masjid. Aku sembahyang subuh. Aku sembahyang sunat subuh. Cukuplah. Ah, kan? Tak ada masalah. Cukuplah itu. Maknanya tak perlu ada ta'arud. Yakni mengemukakan kefarduan tadi. Tak perlu. Sebab bila kita baca, dua niat ni dah cukup mengesahkan niat kita dalam sembahyang sunat yang muqayyad ni. Contoh sembahyang sunat, uh, 2 hari raya. Allahu Akbar, niat saja aku sembahyang Aidilfitri. Cukup dah. Saja aku sembahyang Aidil Adha. Cukup dah. Kalau nak tambah pun kan jadi makmum. Makmuman. Makmuman. Itu dia. Begitu juga contoh lain ialah solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana ni apa? Supaya solat gerhana ni kerana apa? Kerana sebab gerhana lah. Bila tak berlaku gerhana tak boleh lah sembahyang sunat. Baik, contohnya aku sembahyang sunat gerhana matahari. 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku sembahyang sunat gerhana bulan. Atau aku sembahyang sunat hari raya Adha. 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Ataupun sembahyang sunat fitrah. Aidul Fitri ya. Aidul Fitri. Maknanya kalau kita tak sebut, sebenarnya kalau tak sebut, dia tak ditaarudkan, tak ada masalah sebenarnya. Sebab ini dah masuk sunat. Maknanya kalau kita tak sebut fardu, tapi kalau semayang fardu, kena ditaarudkan fardu. Saja aku solat fardu. Fardu tu kena ditaarudkan. Jadi bila kita tak taarudkan fardu tu, saja aku solat fardu. Fardu tu, perkataan fardu tu tak ditaarudkan dalam hati, itu maknanya dah semayang sunat lah tu. Sebab yang syarat ditaarudkan ialah dalam solat fardu yang 5 tu. Itu dia. Baik. Bagi sembahyang sunat mutlak pula, sembahyang sunat mutlak. Macam mana yang dikatakan solat sunat mutlak? Iaitu sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Tak mempunyai waktu dan sebab. Dikatakan solat sunat mutlak. Contoh apa? Contoh salat sunat hajat. Itu sembahyang sunat. Sunat hajat ni sembahyang sunat mutlak. Dia tak ada sebab. Dia tak ada waktu. Sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat istikharah. Ya. Sembahyang sunat istikharah. Lagi sunat tahajud. Itu dia. Ini semua solat-solat sunat yang dikatakan solat sunat mutlak. Dia tak berwaktu dan tidak bersebab. Itu dia. Cuma mungkinlah solat sunat tahajud ni dia termasuk ada waktu. Tahajud ni ada waktu. Sebab apa? Waktu dia selepas tidur. Al-qiyam ba'dan naum. Selepas tidur malam barulah kita boleh sembahyang tahajud. Mungkin dia masuk dalam ni lah. Sembahyang sunat yang ada waktu lah. Tapi yang lain tadi macam solat hajat, taubat, istikharah boleh dibuat bila-bila masa. Dan tidak ada sebab. Maka niatnya memadai dengan satu perkara saja, iaitu qasad, nak mengerjakan sembahyang. Tu mudah je. Ambil wuduk, menghadap kiblat, Allahu Akbar, dalam hati sengaja saja aku sembahyang. Cukup dah. Saja aku sembahyang. Allahu Akbar. Dah cukup sah lah tu. Itu dah cukup sah dah. Saja aku sembahyang. Tapi kalau nak tambah tu terpulang lah. Bangun apa solat hajat ke. Allah saja aku solat hajat. Tak apa, tak ada masalah. Sebab yang penting syarat yang satu tu dipenuhi. Ya. Syarat satu dipenuhi. Jadi maknanya uh, ini yang kita uh, sebut tadi, bahawa untuk sembahyang sunat, kalau berwaktu ada sebab, maka syaratnya 2, iaitu qasad dan ta'yin. Dan bagi solat sunat mutlak, syaratnya ada 1, iaitu qasad. Saja aku
saja aku semaya. Itu je. Baik. Disunatkan melafazkan niat. Disunatkan melafazkan niat. Lafaz niat. Ini dalam di sisi mazhab Syafi'i, ya. Tidak pada mazhab-mazhab yang lain. Ah, Maknanya di sisi Syafi'i, melafazkan niat tu dengan lidah, didengari pada telinga, dihukumkan sunat kerana tujuan membantu. Tujuan membantu hati itu untuk berniat. Ya. Macam kita lah kat dalam tamrin ke, dalam kursus-kursus motivasi ke, kan. Kadang kita nak set up minda tu kan. Aku mesti berjaya. Aku kena mesti berjaya kan. Kita sebut pada lidah sebab nak bantu hati. Supaya hati tu set dalam hati kita. Aku mesti berjaya. Aku mesti berusaha. Itu contoh kan. Cuma kena tambah juga lah. Aku mesti berjaya dengan izin Allah. Itu kena tambah. Insya Allah. Barulah betul. Jangan aku berjaya kerana usaha aku sendiri. Itu tak boleh. Itu takut-takut boleh rosak akidah kan. Baik. Jadi disunatkan melafazkan niat dengan lidah dan didengari pada telinga. Telinga sendiri, tak payah sampai dengar telinga orang lain. Ini kadang-kadang kat masjid-masjid surau usolli habis satu kampung dengar kan. Atau masjid dengar, ganggu orang sebelah. Itu salah. Salah dah lah benda itu sunat. Kemudian ganggu orang sebelah. Itu tak bagus. Cukuplah dengar telinga sendiri kalau nak mengamalkan benda ni. Kalau tak nak amalkan benda ni pun tak apa sebenarnya. Ha, tak nak amalkan benda ni pun tak apa. Angkat takbir turun niat dalam hati pun tak salah. Tak salah. Baik. Jadi disunat melafazkan niat dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Sebelum angkat takbir. Dengan menyebut bilangan rakaat. Itu dia. Dan juga adaan tunai. Dan qadaan ataupun qada, dan sandarkan idafat kepada Allah Ta'ala. Contoh bagi sembahyang fardu zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi Ta'ala. Ini yang yang lengkap lah. Yang lengkap termasuk yang sunat-sunat. Kalau ikutkan yang wajib apa? Usalli, aku semaya. Fardu az-zuhri, zuhur. Itu yang wajib. Itu yang syaratnya. Adapun yang arba'a raka'atin, 4 rakaat, adaan tunai lillahi ta'ala, itu semua sunat. Kalaulah katakan perkara itu boleh membawa kepada was-was kita kan, maka tinggalkan. Cukup kita ajar diri kita usalli pada zuhri. Kalau kita jadi imam, kalau kita jadi makmum, sebutlah makmuman. Tiba-tiba Allahu Akbar, saya aku solat fardu zuhur, makmuman dah baru kita sebut lillahi ta'ala dalam hati, tak salah. Dalam hati sebut lillahi ta'ala, tak ada masalah. Sebab tu tak masuk pada syarat. Baik, apa makna usalli? Sahaja aku semaya. Saja aku semayang. Usalli, aku semayang. Itu yang dikatakan qasad. Qasad. Farda. Fardu. Ya, ini yang dikatakan ta'arud. Menta'arudkan fardunya. Maknanya ni bukan semayang sunat. Ini semayang fardu. Az-Zahri. Zahar. Ini dia katakan ta'yin. Kita tentukan dia punya waktu. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Adaan tunai lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau katakan kita semayang qada, qada ni boleh berlaku kerana 2 perkara. Pertama lalai. Pertama lupa. Dan yang kedua ialah tidur. Kan? Lupa sangat. Sampai tak semayang kan. Tiba-tiba teringat. Itu boleh. Kan? Boleh kita ni. Kita semayang walaupun di luar waktu, tapi dengan qada, niat qada. Ini perkara ni selalu berlaku. Kadang kita dah semayang maghrib, lepas maghrib kita buat kerja apalah, kita kadang pergi mesyuarat lah, kita tak semayang isyak lagi. Balik-balik rumah ngantuk, terus tidur, celik-celik mata dah subuh kan. Celik mata dah subuh. Lepas subuh relax sarapan, teringat malam tadi semayang isyak tak baru teringat tak semayang isyak. Maka wajiblah qada kan. Maksud qada ialah kita semayang contohnya fardu isyak tapi di luar waktu, maka kena qada lah.
Masa tu kena niat qada, qadaan kan. Itu dia. Ataupun kerana tidur kita tak terlupa semayang. Banyak berlaku perkara ni kan. Dah ngantuk sangat, tak ingat belum semayang isyak. Lepas maghrib terus tidur je. Celik mata dah subuh. Banyak kan orang sibuk, orang kerja banyak. Orang apa nama ni, jalan jauh kadang sebagainya. Tapi tak boleh dah kita 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 ambil pendekatan bila sibuk je. Tak apalah ustaz, kita qada je lah semayang. Itu salah. Sengaja mengqadakkan semayang, bahkan berpegang bahawa semayang ni boleh diqadak-qadakkan begitu, itu pegangan yang salah. Sibuk sangat kenduri kenara, kahwin ni pasal, dapat bini yang pasal, kita tinggal semayang. Sibuk sangat. Lepas tu niat, tak apalah nanti qadak, itu salah. Itu jatuh fasik namanya. Jatuh fasik dan wajib bertaubat. Tak cukup sekadar qadak, wajib bertaubat. Dan wajib taubat mesti kena dengan rukun-rukunnya. Contohnya apa? Contohnya bila dah tinggal semayang dengan sengaja, wajib taubat pertama rukunnya mestilah menyesal. Menyesal. Eh? Tinggal semayang ni. Kalaulah jenis pegang, tak apa kita qada, sibuk kan. Tak apa kita qada, nanti lepas tak sibuk kita qada lah. Itu orang begini, bila ditinggalkan semayang, lepas tu dia qada, dia tak menyesal pun. Orang begini tak nama taubat. Dia tak menyesal pun tinggal semayang. Itu tak nama taubat. Tak sah taubat dia. Lepas tu besok dia buat lagi. Lusa dia buat lagi. Tak apa, qada. Tak apa, qada. Akhirnya bertimbun-timbun dosa besar dia. Maka dia fasik dan fajir. Kalau tak bertaubat sebelum mati, masuk neraka. Wallahualam. Neraka untuk orang tak semayang ni namanya sakar. Itu dia. Sakar. Dan Quran menyebut sakar. Wa ma adraka ma sakar. Apakah dia sakar? Quran menyebut la tubqi wa la tazar. Wallahualam. Yang dikatakan sakar ni, api neraka sakar ni, bila dia membakar tu la tubqi. Apa makna la tubqi? Tak berbaki. Contoh apa? Katakanlah kita ada kertas. Kita ada kertas. Ada kertas kita bakar. Bila kita bakar, kadang-kadang dia tak terbakar semua kan. Tak sempat api tu habis semua, tiba api tu padam. Maknanya ada baki kan. Tapi neraka sakar ni kalau dia membakar, habis. Hancur semua. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki lah orang kata hancur. Wala tazar, dan dia tidak akan membiarkan mana-mana yang tak kena api. Tu dia. Dia kejar orang kata. Dia kejar semua. Tak ada satu pun yang miss daripada sambaran api neraka tu. Sebab apa? Dia buat main semayang. Wallahualam. Orang yang tinggalkan semayang kerana buat main ni, tak bertaubat, tak menyesal dengan perbuatan tu, dan tak tinggalkan perangai meninggalkan semayang ni, masuk neraka. Wallahualam. Baik. Atau bagi semayang fardu maghrib. Contoh apa? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sama saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Atau bagi semayang fardu subuh. Usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ini semua contoh-contoh lafaz yang sunat di sisi mazhab Syafi'i. Ya. Kalau kita buka-buka setengah-setengah buku, dengan buka-buka YouTube, dengan ceramah, ada ustaz-ustaz, ada orang kata benda ni, apa nama ni, tak dibuat. Nabi tak buat benda ni. Maka kita kena ingat. Kena ingat. Memang ada yang Nabi tak buat. Tapi dari segi hukum, fuqaha menghukumkan sunat. Itu kena faham tu. Bukan bermaknanya, bukannya fuqaha buat benda bid'ah, tapi menghukumkan sunat. Sebab fuqaha ni dia akan mengistimbat hukum-hukum berdasarkan kefahaman terhadap Quran dan Sunnah.
Itu namanya kefahaman. Itu namanya fiqh. Fiqh ni makna kefahaman. Hukum ni ada 5, kan? Dalam Quran ni kadang-kadang contohnya ada ayat yang bersifat larangan. Ada ayat yang bersifat perintah. Tapi tak semua ayat yang bersifat larangan itu haram. Dan tak semua ayat yang bersifat perintah itu wajib. Itu kerja para ulama untuk apa namanya, mengkaji kedudukan ayat tu. Adakah perintah tu perintah wajib ke ataupun perintah sunat ataupun perintah sunat. Ada juga perintah tapi sunat. Ha. Contoh apa? Contoh dalam Quran sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, sungguhnya Allah Taala dan malaikatnya berselawat atas Nabi. Maka berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah selamat baginya. Selawat ni bila dibahaskan oleh para ulama, walaupun ayat tu ada ayat perintah, perintah tu bukan perintah wajib. Wajib baca selawat ni hanya dalam sembahyang tahiyatul masjid, dalam tahiyat akhir. Itu rukun. Adapun di luar sembahyang sunat. Sunat je sebenarnya. Sunatnya apa? Perintah. Dibuat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tu dia. Nampak tak? Itu dia. Contoh ayat uzkurullaha zikran kasira. Siapa belajar bahasa Arab tahu ayat tu ayat guna fi'il amar. Amar ni maknanya perintah. Tapi bila kaji, hukum berzikir ni sunat je. Walaupun dia ayat tu guna apa fi'il ataupun verb perintah, tapi perintah tu bersifat sunat. Maka samalah yang lain. Kadang-kadang ada maknanya perkara yang tak berlaku zaman Nabi, tapi berdasarkan kepahaman Quran dan Sunnah, maka timbullah sumber-sumber hukum dalam Islam ni bukan sekadar Quran dan Sunnah, ada juga yang dikatakan ijma' ulama, ada juga yang dikatakan qiyas. Qiyas ni maknanya hukum perkara yang tak ada ayat Quran, tak ada nas hadisnya, tapi dikiaskan dengan hukum-hukum yang lain yang sebab berlaku hukum tu sama dengan kejadian ataupun perkara yang berlaku. Itu dia katakan kias. Contoh katakan dadah. Dadah zaman Nabi tak ada. Jadi kalau ikut main zaman tak ada, zaman Nabi tak ada, maka kita hukumkan dadah ni haram, maka ni bid'ah. Mana boleh kan? Dadah ni membinasakan, merosakkan akal. Tak boleh kita kata zaman Nabi tak ada dadah, tak ada kokain, tak ada morfin, tak ada apa, maka bila keluar hukum haram, kita kata mana boleh, zaman Nabi tak ada. Mengenai hujah zaman Nabi tak ada. Tak boleh gitu kan. Sebab itulah perlunya fuqaha, ulama fuqaha ni dia kaji dari segi gunakan kaedah qiyas. Agak merosakkan pemikiran, agak merosakkan akal. Maka dadah pun merosakkan akal dan pemikiran. Dia punya sebab tu sama. Sebab merosakkan akal dan pemikiran. Jadi arak ni hukumkan haram. Tapi arak ada nas dalam Quran, hadis yang mengharamkannya. Dadah tak ada, tapi sebabnya sama. Maka gunakan kias menghukumkan dadah pun haram. Ini kita kena faham. Ini dibincangkan dalam ilmu usul fiqah, dalam qawaidul fiqah, dalam maqasid syar'iyah, dalam siasah syar'iyah. Banyak lagi syariat ni, bukan sekadar fiqah je. Kita kena faham. Kalau main guna hujah zaman Nabi tak ada, bid'ah, maka Al-Quran kita yang ada sekarang ni semua bid'ah. Zaman Nabi, mushaf Quran pun tak ada. Zaman Nabi, huruf ha, kha dengan ha kan. Apa beza ha dengan kha? Ada titik atas. Zaman Nabi tak ada titik. Zaman Nabi tak ada baris atas, fathah atas, kasrah bawah, dhammah depan. Itu tak ada. Maknanya mushaf yang bertanda-tanda ni tak ada. Tambah mushaf sekarang kan, ada warna merah untuk tu, untuk warna hijau untuk ni. Lagilah bid'ah besar kan. Jadi kita tak boleh kata guna hujah
Zaman Nabi tak ada, maka hukumnya bid'ah. Tak boleh. Tak semudah itu kita nak jatuhkan hukum. Kita ni siapa nak jatuhkan hukum? Kita mengaji hadis pun tidak, mengaji usul fiqh pun tidak, tiba-tiba mudah-mudah kita jatuh hukum, maka bahaya. Sebab itulah lebih baik berhati-hati, lebih baik kita kata saya tak tahu daripada kita merasa ataupun kita buat sikap ambil sikap semua kita tahu. Bahaya. Itu dia. Jadi oleh kerana itulah dalam soal melafazkan niat ni di sisi ulama Syafi'i memanglah sunat ataupun disebut sebagai mustahab, disukai. Nak tinggal terpulanglah. Kalau lah kita boleh niat dalam hati terus je, aku semaya fardu zuhur dah. Tak payah gaduh dah. Daripada kita bergaduh kan. Itu dia. Baik. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Berkata musannif kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang perkhabarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kena gunakan akal lah untuk berfikir. Berfikir tentang apa? Tentang janji seksa. Janji seksa ni maknanya wa'ad. Kalau janji baik dikatakan wa'id. Baik. Dan janji seksa ini pula adalah perkhabaran yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena jaga. Maknanya perkhabaran yang datang daripada Nabi tentang janji seksa. Janji seksa ni adalah azab di akhirat. Bukannya kat dunia. Kat dunia ni tak ada hukuman. Tak ada hukuman. Hukuman untuk perkara-perkara dosa yang kita lakukan ke akhirat. Jadi salah kalau kita kat dunia kita kata, padan muka dia. Inilah hukuman bagi orang yang tak ada, salah. Kat dunia tak ada hukuman. Tak ada hukuman. Bila berlaku gempa bumi, kita berlaku banjir, kata inilah hukuman Allah pada orang-orang ni sebab bagian-bagian. Salah sebenarnya. Itu bukan hukuman. Kenapa Habib kata begitu? Sebab Allah Ta'ala sebut akhirat tu namanya ialah Yaumuddin. Apa makna Yaumuddin? Hari al-jaza' wal-hisab. Hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi hukuman manusia, perbuatan manusia di dunia ni ialah di akhirat, bukan di dunia. Jadi ramai orang salah pandang perkara ni. Kalaulah hukuman tu kat dunia dah, contoh tak semayang. Bila tak semayang, turun peti daripada langit, pum kena kepala, pecah kepala. Maka orang kata inilah balasan, hukuman tak semayang. Susah kita Kita tengok ramai orang tak semayang, tak kena pun kena. Kan? Orang tak semayang, ramai orang tak semayang kan. Kenduri kendara tak semayang, pergi piknik tak semayang, pergi shopping tak semayang, jom heboh tak semayang, apa lagi? Konsert lagi tak semayang. Tak kena peti pun. Adakah mereka tu dirahmati Allah? Adakah mereka ni diredai Allah? Tak semayang tapi tak kena peti. Salah. Sebab tu salah mengatakan kat dunia ni hukuman berlaku kat dunia. Tak ada. Itu kena ingat. Hukuman tak semayang contohnya di akhirat. Hukuman mengumpat semua ke akhirat. Itu dia. Jadi hukuman-hukuman ni
yang merupakan azab, janji azab daripada Allah Ta'ala diberitahu oleh kita, kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tak boleh reka, tak boleh reka hukuman-hukuman ni. Macam pernah satu masa dulu ada seorang penceramah, kan? Dia kata orang yang tak semayang mati, maka setiap kali maka orang begini akan menyebabkan salah. Bila seorang mak bapak tu mati, kan, anak dia kat hidup dalam kehidupan ni tak semayang, maka setiap kali dia tak semayang, contoh dia tak semayang subuh, maka akan muncul api yang akan menyeksa bapak dan mak tu. Ada penceramah begini, kan. Kat mana dia dapat berita tu? Dia yang reka api muncul dekat dalam kubur mak bapak orang yang tak semayang kat dunia ni. Itu bahaya begitu, kan. Bab-bab ni jangan kita reka-reka sendiri. Sebab itulah perkhabaran tentang seksa ni, janji seksa ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang mendapat perkhabaran daripada akhirat. Siapa yang khabarkan? Allah Ta'ala wahyukan pada dia. Baik, apa contoh janji seksa yang dijanjikan kepada mereka yang mengumpat, yang dibawa beritanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Maknanya kita buat pahala, wayang rajin, puasa rajin, sedekah rajin, zakat rajin, pergi umrah lagi rajin, semua rajin-rajin kita ni. Tapi kita punya lidah pun rajin mengumpat orang. Lidah kita pun jahat juga, mengumpat orang, mengumpat keliling pinggang kita, kan. Orang Melayu ni kalau mengumpat, dia bukan mengumpat seorang, dia mengumpat keliling pinggang. Dia kalau mengumpat bukan ikut waktu, 24 jam dia mengumpat. Orang Melayu punya teruk, kan. Maka walaupun dia banyak amalan, banyak pahala, maka amalan tu akan dipindahkan kepada orang yang kena umpat. Sebab apa? Dia telah menzalimi saudara dia tu dengan mengumpat. Mana datang berita ni? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Itu sebab Abi kata dalam bab ni tak boleh reka. Kita hanya membawakan khabar yang dikhabarkan kepada kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tahu hadis ni, bila tahu perkhabaran seksa ni daripada Nabi, maka kita kena fikirlah, takkanlah kita nak senang hati kan buat kerja mengumpat ni. Kita susah-susah berjuang, berjihad lah, kan. Berjemaah lah, bertamrin lah, berusrah lah. Kita susah payah baca maksurat setiap pagi, baca Quran, bersedekah banyak, berumrah berkali-kali. Kita buat dakwah, kita buat tarbiyah, buat macam-macam. Tapi mulut kita jahat, mengumpat orang. Besok di akhirat, kita jadi orang yang muflis. Wal'ayazubillah. Kena fikirlah, takkan kita sanggup berdepan dengan keadaan tu. Jadi kalau kita fikir baik-baik, mestinya kita akan berhenti daripada kerja mengumpat. Maka teleklah olehmu. Telek maknanya pandang dan fikir. Akan sedikitnya kebajikan engkau. Dahlah kebajikan kita sikit, pahala kita sikit, kan. Tu dia. Pahala kita sikit, amalan kita tak banyak. Baca Quran kita sikit, bangun tahajud, malas. Pergi semayang jemaah, surau masjid, malas. Dengar kuliah pun malas. Semua malas. Tiba kita kaki mengumpat. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal pada kita? Itu dia. Jadi maka teleklah olehmu akan sedikit kebajikan engkau. Dan banyak umpat engkau. Umpat kita banyak. Amalan kita sedikit. Orang yang kita umpat ramai. Kemudian telek olehmu akan kecelakaan engkau. Kecelakaan engkau pula. Kecelaan engkau. Banyak pula dosa kita, kan. Maka berbimbanglah oleh engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang yang lain.
Yalah, kalau katakanlah pahala kita besok dah habis orang ambil, dah tak tinggal dah pahala kita nak beri pada orang, dah habis dah pahala kita, habis dah pahala serah pada orang sebab kita kaki mengumpat orang, yang tinggal ialah banyaknya dosa kita, maka apa yang akan berlaku? Kita pula akan tanggung dosa orang. Kita pula akan tanggung dosa orang, ambil dosa orang yang kita umpat tu, kita pula akan pikul masuk dalam buku suratan amal kita. Yang ni yang kita kena fikir baik-baik. Ini perkabaran yang benar, yang pasti. Kabaran daripada Nabi SAW. Akhirat tu perkara yang pasti berlaku. Kita takkan selamat, tak ada siapa yang dapat melepaskan diri dia daripada hari akhirat. Dia fikir benda-benda ni baru kita akan rasa takut. Takut ni lah yang akan menghalang kita untuk meneruskan kerja-kerja mengumpat ni. Sebab itulah kata dia apa? Berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Tapi yang menjadi kegemaran orang manusia ialah sibuk dengan aib orang lain. Tengoklah dalam medsos. Tak percaya tengok medsos kan. Baik WhatsApp ke, Facebook ke, TikTok ke, berjadah kan. Semua orang cerita pasal aib orang lain. Itu dia. Dedah kat dalam TikTok, dalam Facebook, dalam medsos. Aib orang lain. Itu yang orang suka kan. Yang kita pun dengar pun suka juga. Ambil pot sekali kan. Suka now dengar. Sedangkan Nabi SAW beritahu dalam hadisnya, Tuba beruntunglah liman bagi orang yang apa? Syaghalahu aibuhu. Yang bersibuk, yang dia disibukkan oleh aib diri dia sendiri, an uyubin nas, daripada dia bersibuk dengan aib orang lain. Itu hadis Nabi ya. Nabi sayang kita, Nabi pesan pada kita buat lebih baik sibuk dengan keaiban diri daripada keaiban orang lain. Jadi jaga-jaga dengan kecenderungan nafsu kita yang suka apa? Yang suka ambil, itu yang orang Melayu kata, jaga tepi kain orang. Orang Melayu ni kadang ada bagus je dia punya hadis-hadis dia kan. Jangan jaga tepi kain orang kan. Kalau dah jaga tepi kain orang, memanglah nampaklah, dengarlah, baulah macam-macam kan, aib orang. Itu je. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak dari mudarat dosa besar orang yang lain. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahuilah olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah sebesar-besar segala kecelaan. Okey, apa maksudnya? Dia kata apa? Dan jika ada pada engkau dosa kecil, kita rasa kita buat dosa kecil je lah. Kita tak buat dosa besar macam orang buat kan. Dosa apa? Dosa berzina, dosa main judi, dosa minum arak, dosa makan rasuah, dosa syirik, dosa derhaka ibu bapa kan. Kita tak buat. Alhamdulillah tak buat. Tapi jangan pula kita rasa dosa-dosa kecil kita ni simple lah. Nothing. Kita rasa tak apa dosa kecil kan. Sebab apa kata musannif? Dosa kecil yang pada engkau tu lebih banyak mudaratnya daripada dosa orang lain. Daripada mudarat dosa orang yang lain. Itu dia. Itu kena ingat. Maknanya sebab kita yang akan menanggung dosa tu. Sebab itulah dosa-dosa kecil ni, dosa-dosa yang kecil kan. Walaupun yang wajib kita taubat ialah dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil ni, kalau kita biarkan, sengaja kita berkekalan dengan dosa kecil, dan kita menganggap tak apa, ni dosa kecil, dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar.
Sebab kita meremehkan dosa kecil. Sebab kita berkekalan dengan dosa kecil. Sebab itulah taubat ni, ada taubat untuk dosa besar, itu yang wajib. Dan ada juga taubat untuk dosa-dosa kecil, ini yang sunat. Dan dia kata kita buat sunat juga, bertaubat setiap hari akan dosa-dosa yang kita tahu, dosa yang kita tak tahu, dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar, dosa yang kita sengaja, dosa yang tak sengaja. Semua kita minta, kita taubat pada Allah. Tiap-tiap hari kena sebut perkataan tu. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, kau terimalah taubat aku. Kena doa perkara itu. Kena sebut tiap-tiap hari. Jadikanlah kami di kalangan orang yang bertaubat, ya Allah. Doa perkara itu. Kena tiap-tiap hari. Lepas semayang kena sebut perkataan tu. Kena sebut doa tu. Jangan kita rasa aman. Jangan kita merasa aman dengan dosa-dosa yang kita ada. Kerana mudaratnya balik pada kita. Tu dia. Dan tiba-tiba jika tiada ada pada engkau kecelaan, kita berasa kita tak ada kecelaan lah, baiklah kita ni kan. Kita baik lah. Tak ganggu orang, tak mengumpat orang. Kita berasa kita okey je kan. Maka ketahuilah olehmu, hai Talib, bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Sebab apa? Kita merasa diri kita baik. Itu dia. Merasa diri baik. Memanglah Allah Ta'ala suruh kita jadi baik. Tapi merasa diri baik itu problem. Kalau ikut kata Musannif ni, itulah sebesar-besar kecelaan. Bila merasa diri sempurna, bila merasa diri baik, merasa diri tak ada kecelaan, tak ada dosa lagilah. Wal'ayyadzubillah. Sebab itulah dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dia sebut ilmu yang wajib kita belajar ni, ilmu agama yang wajib kita belajar ni, antara fungsinya ialah bila kita belajar ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, yaftahu basirataka bi'uyubi nafsik. Dia akan membuka mata hati engkau untuk dapat melihat aib dirimu sendiri. Ini pentingnya ilmu yang bermanfaat. Contoh kita mengaji ilmu tasawuf, kitab Penawar Bagi Hati. Bila kita belajar kitab ni, barulah kita tahu apa dia mengumpat, apa dia, apa nama ni, takabur, apa dia dosa-dosa lidah, apa dia. Barulah kita nampak, ada rupanya sifat ni dan perangai ni dalam diri aku kan. Barulah kita tahu, barulah kita nampak dalam diri kita ni ada kecelaan. Tapi kalau kita tak belajar, kita rasa diri kita best je lah. Rasa diri kita best, rasa diri kita sempurna. Ada satu hari, ada seorang anak usrah Habib lah. Dia kata, ada seorang kawan dia, dia boleh cakap begini. Dia kata, saya ni sepanjang hidup saya tak ada masalah, dia kata. Saya rasa saya tak pernah diuji Allah. Tu dia. Ada statement yang begitu. Kenapa tak Syakir yang terkeluar ni? Ada boleh buat statement begitu. Dia rasa dia tak pernah diuji Allah. Dia rasa senang di hidup ni. Orang beginilah yang disebut tadi. Orang beginilah sebenarnya dia sejahil-jahil terhadap diri dia sendiri. Maknanya merasa diri tak pernah diuji Allah, itulah ujian daripada Allah. Itulah ujian daripada Allah. Pentingnya kita belajar ilmu untuk kita tahu diri kita sendiri. Baik, jadi maknanya maka ketahuilah olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Kata orang Melaka, sebesar-besar segala kecelaan. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan. Nabi SAW itu pun dia disebut maksum. Maksumnya makna apa? Dipelihara Allah. Allah Ta'ala pelihara Nabi. Tu dia. Tapi sebagai sifat Nabi seorang manusia tu, Nabi tetap rasa
sama macam manusia, bila sedih dia sedih juga. Bila yang lawan dia bapa saudara dia rasa sedih juga. Abu Lahab, bapa saudara yang apa namanya buat kenduri lah bila zaman ketika dia lahir, tiba-tiba lawan dia bila dia bawa Islam, sedih juga rasa hati dia kan. Ada juga dalam ayat-ayat Quran menggambarkan kesedihan, menggambarkan apa nama ni, Nabi punya jiwa yang apa tertekan berdepan dengan apa nama ni, tentangan-tentangan daripada musyrikin Mekah ada. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi. Itu dia. Daripada perkara-perkara yang menjatuhkan kedudukan Nabi itu sendiri. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala. Maknanya bukan kita sandarkan diri pada mensandarkan kebaikan kepada diri kita, kerana ganti bagi mengumpat orang itu kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Maknanya apa? Maknanya kalaulah katakanlah betul lah kita ni hidup dunia ni, kita banyak yang baik, tak banyak kecelaan, dan maknanya besok mati kita bawa pahala yang banyak, maka dapatlah kita gantikan gantikan apa nama ni dosa-dosa kita terhadap orang lain tu yang kita umpat. Bahkan kalaulah betul-betul lah tak adalah kecelaan yang daripada kita, kita pun tak pernah mengumpat orang, maka selamatlah kita besok di akhirat. Maknanya selamatlah daripada kebaikan kita dipindahkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baru ada dua orang pun nak masuk. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan silakan. Any question? Abi, Yes, saya. kalau macam uh, uh, kita dalam situasi dalam di pejabat kan, orang duk mengumpat apa semua di tempat kita buat bekerja pun, memang kita tak nak elak dari situ. Sekadar membenci dengan hati tu memadai tak? Atau macam mana lagi nak buat? Kalau boleh tegur, tegur. Kalau dia tegur tak berubah, kalau boleh elak, kita elak. Kalau tak boleh elak juga, bencilah dalam hati. Kalau katakanlah kita Dia bos, sebab bila dia bercakap mengumpat sikit. contohlah katakanlah kita bos. Bos ni kan ada authority, Terima ada kasih kan. power kan. Maka kalaulah kita boleh halang dengan power kita, kita halang. Aku tak nak dengar orang mengumpat dalam office ni. Siapa mengumpat, keluar daripada office. Contoh, itu kuasa yang kita ada. Dengan tangan kan. Tapi kalau katakan tak mampu dengan tangan, kita orang kata kerani kecil, orang lain kena semua bos-bos kita kerani kecil, boleh cakap je. Janganlah mengumpat, saya tak suka dengan orang mengumpat ni, berdosa besar. Kalau boleh cakap, cakaplah. Kalau cakap pun tak boleh, baliklah pada hati tadi. Itulah tindakan yang paling lemah daripada iman yang paling lemah. Jangan pula, syok je ke orang mengumpat ni lah. Join sekali lah. Itu berat. Wallahualam. Okey? Itu yang seram tu. Thank you, Abi. Seram itulah. Sebab itulah kita ni, di samping kita apa nama ni berusaha mengelak, mencegah dan sebagainya, kena minta tolong pada Allah Ta'ala juga supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Antaranya kita kena minta taufik daripada Allah. Taufik ni maknanya Allah Ta'ala akan jaga mata kita, Allah Ta'ala akan jaga telinga kita, Allah Ta'ala akan jaga lidah kita, Allah Ta'ala akan jaga tangan kita, Allah Ta'ala akan jaga kaki kita.
Sehingga semua anggota-anggota ni terjaga. Allah Ta'ala yang jaga. Macam mana nak dapat taufik? Disebut dalam hadis, hadis Qudsi di awal kitab Bidayatul Hidayah. Maknanya cara nak dapat taufik ni kita kena dapatkan cinta Allah. Kita kena dapatkan cinta Allah. Macam mana pula nak dapat cinta Allah? Nabi SAW menyebut dalam hadis tu, untuk dapat cinta Allah, tak cukup dengan yang fardu-fardu. Kena tambah dengan yang nawafil, makna kena tambah yang sunat-sunat. Semayang subuh, fardu, jemaah, bagus. Kena tambah semayang sunat subuh. Semayang zuhur, berjemaah, bagus. Kena ada qabliyah, ba'diyah. Semayang asar, kena ada qabliyah. Kena maghrib, ada qabliyah, ba'diyah. Isyak, ada qabliyah, ba'diyah. Jangan tinggal lah. Puasa yang wajib, bulan puasa, bulan Ramadan, setahun sekali. Yang bulan lain, usahakan puasa sunat, Khamis, Isnin dan seumpamanya. Zakat, bila ada cukup nisab haul, tapi ataupun fitrah, tapi banyak yang ada, kita banyak duit, kita banyak pendapatan, maka buatlah yang zakat sunat. Namanya apa? Sedekah, infak dan seumpama. Buat yang sunat-sunat banyak. Bila buat sunat-sunat banyak, Allah akan kasih kepada kita dan Allah akan beri kita taufik sehingga semua mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, Allah Ta'ala pelihara. Wallahu a'lam bishawab. Nanti Abi forwardkan hadis tu. Hadis yang Abi sebut tu. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa khususan fi Filistin. Allahumma ansurhum ala al-yahud al-mu'tadin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.